Mungkin Anda sering mendengar istilah harta karun. Istilah harta karun sering disebut oleh kebanyakan orang. Tetapi, di sebalik istilah itu, ada satu kisah dan terwujudnya istilah harta karun. Istilah harta karun sebenarnya diambil daripada nama sepupu Nabi Musa alaihi salam yang ketika itu diceritakan tentang Nabi Musa yang memberi penerangan tentang kewajiban membayar zakat. Pada awal kehidupan Karun sangat miskin dan mempunyai ramai anak, sehingga pada suatu ketika dia meminta Nabi Musa mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia minta adalah harta kekayaan, dan permintaan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan juga di dalam Al-Quran bahawa dia juga sering mengambil harta Bani Israel yang lain, dan dia mempunyai beribu-ribu gudang harta yang melimpah penuh dengan emas dan perak. Setelah menjadi kaya, Karun menjadi sombong dan suka menunjuk-nunjuk ataupun riak. Orang kaya biasanya menyimpan kunci harta mereka di tempat rahasia supaya orang lain tidak tahu. Karun boleh membuat tempat tersembunyi yang besar untuk memegang kuncinya, tetapi dia tidak melakukannya kerana dia ingin menunjukkan kekuatan dan kuasanya. Jadi, kebiasaan Karun membawa 10 orang yang kuat ke mana sahaja dia pergi. 10 orang ini adalah lelaki yang kuat, gagah dan perkasa. Mereka mengikut Karun ke mana sahaja dia pergi hanya untuk membawa kunci kepadanya. Walaupun 10 orang perkasa ini membawanya, mereka tetap merasakan kunci Karun terasa sangat berat kerana jumlahnya yang begitu banyak. Satu lagi, tabiat Karun ialah selalu memakai pakaian yang berbeza setiap kali keluar rumah. Pakaiannya adalah jubah mewah yang paling mahal pada zaman itu. Karun juga mempunyai banyak kuda, mempunyai tentera pribadi, mempunyai pengawal pribadi, mempunyai banyak istana dan harta benda. Tidak terkira banyaknya harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Karun juga selalu mengejek orang sekeliling. Dia buat apa sahaja sebab dia mempunyai kuasa. Fir'aun adalah kawan baik Karun. Jika ada orang yang bermasalah dengannya, Karun hanya memberitahu Fir'aun, maka selesailah orang tersebut. Pada suatu hari, Karun memilih pakaiannya yang terbaik. Kemudian, dia keluar ke kawasan istananya yang luas dan dia berjalan-jalan menunggang kudanya. Akhirnya, pandangannya tertancap pada salah satu kudanya sambil tangannya menunjuk. Dia berkata kepada hambanya, "Kuda di sana, kuda yang mempunyai bulu paling putih. Saya mahu menunggang kuda itu sekarang." Mereka menghiasi kuda itu dengan pelbagai jenis perhiasan. Jika orang di jalanan melihat kuda putih itu, sudah tentu mereka akan kagum melihatnya. Maka dia menaiki kuda putih itu dan berkata, "Aska-askaku, datang sini." Kemudian dia melantik tenteranya yang terbaik. Kemudian aska-aska itu berbaris di belakangnya. Kemudian dia menunjuk kepada 10 orang lelaki yang tegap dan berkata, "Bawa semua harta benda saya. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada orang ramai harta saya. Bawa semua emas, perak, gangsa, barangan mewah, koleksi pribadi saya dan segala-galanya. Saya nak kamu semua ambil semuanya. Malah kamu, aska, perlu membawanya bersama kamu. Apabila kamu lulus, saya mahu semua orang kagum melihat berapa banyak harta yang saya ada." Karun membawa semua hartanya. Terdapat begitu banyak delima, permata, mutiara, emas dan permata yang pelbagai bentuk.
apabila dia berarak mengelilingi bandar dari istananya, orang ramai di jalanan melihatnya, dan mereka yang mahukan harta dunia ini berkata, "Lihat semua ini, seandainya kami memiliki apa yang ada pada Qarun." Mereka benar-benar mahukan harta itu. Bayangkan, seluruh bandar memerhati, antaranya juga ahli agama. Mereka berkata, "Jangan tanya begitu, celakalah kamu. Sesungguhnya cukuplah apa yang diberikan Allah kepadamu." Maka apabila Qarun keluar dengan segala hartanya, dan orang-orang di jalan itu memandangnya dengan penuh rasa kagum, ada pengawal-pengawal di sebelah kanan dan kiri, sedang Qarun berada di tengah-tengahnya. Apabila dia merasakan kebanggaan tertinggi dan berfikir, "Wah, inilah aku." Tetapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk menelannya. Maka tiba-tiba bumi bergemuruh. Kemudian jalan raya mula retak. Kemudian retakan itu semakin besar sehingga menimbulkan lubang yang terenganga. Lubang besar itu menelan Qarun dan semua tenteranya, kuncinya, hartanya. Malah Allah memerintahkan bumi menelan istananya. Dan orang-orang yang melihat sebahagian mereka berlari, tetapi akhirnya mereka menyadari bahwa bumi hanya menelan Qarun dan hartanya. Kemudian bumi kembali normal seperti tiada apa yang berlaku. Orang ramai benar-benar terkejut. Allah telah menunjukkan kepada rakyat dan Qarun siapakah raja dan penguasa yang sebenarnya. Semua ini termaktub di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas, khususnya pada ayat 76 hingga 83. Sehingga kini, nama Qarun termaktub sekiranya ada yang menjumpai harta Qarun yang terkubur. Itulah sebabnya ia dipanggil mencari harta Qarun. Semoga dari kisah Qarun kita dapat mengambil iktibar daripadanya. Apa yang pasti, segala yang dimiliki hanyalah dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.